Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup relevan, cukup penting sebenarnya telah pun kita sediakan dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah pelaksanaan identiti digital nasional ataupun digital ID. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan oleh masyarakat, oleh rakyat Malaysia sendiri apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 21 November 2023 yang lalu telah pun mengumumkan tentang My Digital ID dan ada yang berkongsi pelbagai pendapat dan juga pandangan berkaitan dengan isu ini. Jadi inilah yang ingin kita sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu yang berada di studio bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Azman Husin yang merupakan pegawai tugas-tugas khas Pejabat Menteri Dalam Negeri. Jadi Dr. Azman, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Ini pertama kali ya Doktor bersama dengan kami? Pertama kali ke Bernama dan pertama kali tahu ada ni jalan Bernama. Menarik. Jadi harap-harap ini bukan kali pertama dan terakhir lah ya. Dan kita juga ingin mengalu-alukan dan juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Saad Shukri Ambung yang merupakan Ketua Kluster Sektor Teroka Teknologi di MIMOS Berhad. Jadi Dr. Saad, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini pun pertama kali ya? Tak, ini saya kali kedua di sini. Dulu program apa? Dulu masa kita buat pengkomersialan teknologi di bawah Mosti dulu. Okey. Baik. Oh ya, saya juga ingin memberi ataupun mengingatkan anda bahawa jika anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini ataupun ada persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu di studio, jadi jangan lupalah seperti biasa kami menyediakan satu talian kepada anda iaitu di 03 2697 9768. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak pencerahan berkaitan dengan digital ID ini sendiri. Baik, mungkin menariklah kalau kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Saad Shukri. Ini sesuatu yang cukup menariklah bila kita bercakap tentang My Digital ID itu sendiri. Rata-rata yang mungkin berpendapat apa sebenarnya Digital ID itu sendiri untuk pencerahan dalam bahasa yang lebih mudah. Dia adalah satu platform pengenalan di atas talian untuk urusan urusan seharian kita dan juga urusan-urusan lain yang melibatkan transaksi di atas talian. Dan dia dijamin selamat dan menggunakan keseluruhannya teknologi tempatan lah untuk teknologi digital ID kita. Mungkin penting juga lah bila you sebut tentang keselamatan itu dari segi kelebihan digital ID ini jika kita bandingkan dengan apa yang ada sekarang ini. Okey, kita boleh bayangkan kalau kita nak berurusan dalam perbankan ataupun urusan-urusan kerajaan, apa yang kita lakukan ialah kita akan menggunakan IC kita dan kita bila sampai ke institusi tersebut, kita akan gunakan IC kita untuk buat verifikasi dan mengambil cap jari untuk mengesahkan identiti kita. Dan kemudiannya kita akan buat salinan IC kita untuk proses selanjutnya ataupun kita diberi password, username password untuk urusan dalam talian. Dan semasa proses tersebut, kalau kita photostat kita punya IC, di atas IC kita pun ada berbagai data, nama kita, alamat dan sebagainya. Tapi dalam proses talian digital ID yang kita buat sekarang ni, kita just buat verifikasi dengan database kerajaan yang telah dipesahkan, yang apa yang disimpan di dalam telefon kita untuk tujuan transaksi online adalah satu sijil yang dikriptografikan dan tidak mempunyai apa-apa data peribadi yang mana sekiranya berlaku kebocoran, apa mereka yang dapat informasi ini hanya dapat kod pengenalan kita sahaja. So dia lebih memudahkan proses transaksi dan terjamin selamat. Kita menggunakan teknologi kriptografi yang termaju yang kita bangunkan di MIMOS dan juga pada masa terdekat kita akan perkemaskinikan
untuk menghadapi post quantum computing era dalam masa yang terdekat. Satu isu yang penting dan menarik juga, Dr. Azman, ya. Kita bercakap tentang keselamatan data pribadi, dan sebelum ini pun timbul banyak persoalan juga. Ada yang mempertikaikan tentang bagaimana data pribadi kita itu disalahgunakan, bagaimana data pribadi kita ini kadang-kadang dikatakanlah ini tuduhan juga yang dikeluarkan, dijual kepada third party ataupun pihak ketiga dan sebagainya. Jadi apakah pada pandangan Dr. Azman dengan adanya digital ID ini, apakah dari segi keselamatan kita punya data pribadi itu akan lebih sempurna dan terjamin sebenarnya? Okey, jadi pertama sekali mungkin saya backtrack sikit. Kan? Jadi kita perlu jelaskan di Malaysia ni kita bermula dengan adanya ID. Jangan masuk digital ID dulu. Kita ada ID. Kan? Jadi semua rakyat Malaysia biasa dengan pengenalan. Umpamanya kita ada kad pengenalan. Apa fungsi kad pengenalan? Adalah untuk mengesahkan status kita dari sudut kewarganegaraan. Betul. Dia bihu, artinya warga negara Malaysia. Kemudian dalam situ ada tulislah maknanya nama penuh dan segalanya. Kemudian agama dia, bangsa dia, kan? Tapi kalau dia kad merah, lainlah. Dan kalau dia pelajar, kad warna lain. Jadi bila kita berurusan ataupun dengan bahasa kasar sikit, kalau kita ditahan dan kita diminta memperkenalkan diri, maka kita keluarkan IC. Betul tak? Betul. Begitu juga kalau kita ada driver license. Bila kita tak ditahan dan diminta perkenalkan status kita sebagai seorang pemandu. Maka tahulah pemandu yang boleh bawa kereta, pemandu yang boleh bawa lori, pemandu yang boleh bawa motosikal saja ataupun kereta dan motosikal. Jadi kita clear tentang isu ID. Okey. Apa fungsi ID? Pengesahan. Jadi saya rasa kalau malam ni Cik Syarawi, kalau kita boleh settle, kita tahu bahawa digital ID fungsi dia adalah pengesahan yang secure dan ataupun selamat dan trusted ataupun boleh dipercayai. Okey, itu the most important lah. Okey, sekarang ni kita masuk dalam dunia digital, kan? Okey, siapa saya dalam dunia digital? Saya dikenali dengan 3 email. Saya tak sebut email, saya ada 3 email. Kan? Kadang-kadang saya pakai email ni dan saya ada satu je phone number. Kan? Dan saya kalau masuk website kerajaan, saya ada beberapa ID dan beberapa password. Dan mungkin Cik Sekawi pun ada pengalaman yang sama. Mungkin simpan buku 35 ke, nak tahu ID ke semua, kan? Okey, itu ID kita dalam dunia digital. Kan? Jadi apa fungsi digital ID? Fungsi digital ID adalah untuk kita mengesahkan, lagi sekali saya nak tekankan word tu, pengesahan. Bahawa orang yang mempunyai ID itu, dialah namanya Syarkawi Jirim ataupun dialah nama dia Azman bin Hussein. Kan? Without any doubt. Kan? Jadi ini ada beberapa fungsi dari sudut siasatan kalau ada, ataupun mungkin isu-isu mahkamah dan sebagainya. Jadi kita boleh confirmkan. Jadi apa digital ID adalah untuk create satu ID digital yang boleh mengesahkan tanpa sebarang syak wasangka bahawa dia itulah dia orang yang tertentu. Jadi bagaimana kita lakukan ini? Jadi kita membenakan itu di atas asas yang sedia ada. Apa asas yang sedia ada? IC kita. Kita ada IC, ada nama, ada alamat, ada beberapa maklumat, termasuklah ada 2 cap jari. Jadi itulah yang digunakan untuk menjanakan, tapi kita create ataupun register digital ID, dan dengan itu kita dapat, dalam bahasa Inggeris, minta maaf Cik Jari, kita dapat bind satu digital ID dengan physical person. This digital ID adalah milik orang yang IC dia sekian. Jadi bila dia berurusan, jadi penting kita kata, bila pertama sekali bila dia berurusan dengan kerajaan, kita nak pastikan dia hanya menggunakan satu saja ID. Dan dengan ID itulah dia dapat masuk ke Jabatan Pendidikan, nak bayar income tax, nak check EPF. Kemudian kita akan sebut kita nak memulakan program subsidi bersasar. Jadi satu saja ID yang perlu.
kan, tak perlu banyak ID, dan ID ini pengesahan yang secure dan juga apa yang kita kata boleh dipercayai. Ini satu persoalan juga bila Dr. Azman sebut tentang isu ini. Bila kita menggunakan digital ID nanti, apakah kita punya kad pengenalan sudah tidak diperlukan? Tidak. Kad pengenalan masih diperlukan. Dia diperlukan untuk pengesahan secara fizikal. Itu ada peranan dia. Kan? Kita minta maaf, kita ditahan oleh polis. Itu ada perletakan kita nak digital ID dengan polis. Ada kad pengenalan. Itu ada peranan, dan dia akan berterusan dan dia akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Digital ID peranan dia untuk mengesahkan siapa kita di alam digital dan padankan ataupun bindkan kita tu dengan kita punya physical ID. Dr. Saad, ya. Kalau saya boleh tambah, silakan. Macam IC kita ni, dia mengandungi semua data yang dirujuk kepada pengkalan data kerajaan seperti di Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya. Dan dia ada catatan mengenai nama kita, alamat dan sebagainya. Berbanding dengan digital ID, dia hanya rujukan. Rujukan saja, rujukan kepada IC kita dan pendaftaran di dalam database kerajaan. Jadi bila kita berurusan, digital ID ni adalah satu sijil. Kalau kita kata dalam urusan yang biasa ni, kita dapat certified true copy. Jadi certified true copy ni unik kepada diri kita, merujuk kepada IC kita dan database kita di dalam database kerajaan. Jadi digital ID ni dia tidak membawa ataupun carry any identity information biometrik ke apa-apa untuk diri kita, tidak ada. Dia hanyalah sijil pengesahan yang merujuk kepada kad pengenalan kita dan juga merujuk kepada pendaftaran kita di dalam database kerajaan. Selain daripada itu, apa lagi kelebihan penggunaan dan juga pengenalan digital ID ini, tuan? Okey, untuk urusan sekarang ni, bila kita masuk ke era digital, semua urusan adalah dalam talian. Jadi kalau sekarang ni bila kita menggunakan IC yang biasa, pengesahan tu masih perlu dibuat. Dan dalam masa yang sama, banyak pengesahan-pengesahan yang kita cipta untuk online transaction ni, macam Dr. Azman sebut tadi, menggunakan email, menggunakan password, username, password. Tetapi sistem itu sendiri tidak dapat mengesahkan kita adalah kita, because kita boleh create apa saja email dan letak apa saja status pasal diri kita. Macam Cik Syah kata, orang yang guna Facebook, TikTok, nak buat kerja yang tak berapa sihat. Dia nak buat fitnah, dia nak bohong, dia guna ID yang fake. Betul tu. So bila dia guna digital ID ni, digital ID memang disahkan berdasarkan kad pengenalan dia dan pendaftaran dalam database kerajaan, itulah orang dia. Maknanya kalau kita kata ini orang kita adalah kita, di sertifikat itu beritahu ini yang berurusan ni memang kita. Jadi kita akan dapat mengelakkan daripada identiti dicuri ataupun orang boleh menyamar daripada diri kita. Jadi kita boleh hapuskan semua isu-isu yang berkaitan dengan penipuan di atas talian ni lah. Bila kita bercakap tentang penipuan di atas talian, daripada observation Dr. Azman sendiri, Dok, apakah ini menjadikan satu isu yang sebenarnya kalau tidak diperkenalkan digital ID ini, ya mungkin akan menjadi lebih serius sebenarnya, dan akhirnya mungkin akan membawa kesan-kesan yang cukup negatif sebenarnya kepada mangsa-mangsa ini sendiri. Jadi kita kaji benda ni, Cik Syarawi, kita dapati bahawa antara tujuan kita buat digital ID ni adalah untuk mengurangkan apa kita panggil digital theft, ID theft, maknanya orang mencuri ID kita. Sebab seperti mana saya sebut, ini adalah pengesahan secara boleh dipercayai, selamat ataupun secure, dan juga mudah. Jadi akhirnya apa yang kita telah bangunkan, maknanya digital ID kita akan disabitkan kepada satu peranti, dan peranti yang kita pilih adalah smartphone. Sebab penggunaan smartphone di Malaysia ni melebihi daripada 100% rakyat Malaysia. Well, mungkin ada orang yang 2-3 smartphone kan, tapi tinggi penggunaannya. Kemudian apa yang Dr. Shukri sebut, maknanya dia dalam itu ada satu sertifikat, kan, kita panggil digital certificate, dan digital certificate ni kita gunakan teknologi tempatan untuk kita kriptokan dia.
Dan teknologi tempatan yang kita guna ni penting kan, saya nak highlight benda ni cik, teknologi tempatan. Bukan teknologi yang kita ambil daripada luar negara. Semua ni dibangunkan oleh teknologi tempatan, MIMOS dan juga beberapa universiti tempatan. Jadi kita gunakan kriptografi kita ni adalah apa yang kita sebut post quantum computing compliant. Apa maksud saya? Maknanya pada masa depan dijangka akan dicipta satu quantum computer. Quantum computer ni dia boleh break ataupun memecahkan semua kripto yang sedia ada. Jadi para ahli saintis, para ahli matematik membangunkan algoritma untuk lepas ada quantum computer pun dia tak boleh break. Kita guna teknologi itu yang baru, yang dapat pengesahan daripada Oxford University, walaupun dibangunkan di universiti tempatan. Jadi apa yang ada adalah secure. Peranti kena ada dan sertifikat tu pun kena ada, dan kalau digodak pun dia tak boleh nak pecah, dan kalau ada pun dalam tu maklumatnya hanyalah nama dan alamat dan beberapa nama dan tak ada lah, maknanya kita punya muka tak ada, 10 cap jari tak ada, semua tak ada. Tapi penglibatan MIMOS sendiri dalam apa ni program ini sebenarnya, kita tahu di bawah sebelum pelancarannya ialah di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, tetapi peranan yang dimainkan oleh MIMOS sebenarnya apa? Okey, sebenarnya dari semasa ke semasa kita sentiasa melihat apa cabaran-cabaran pada masa depan. Jadi kita telah nampak yang dunia digital ni akan datang, dan sama ada kita suka atau tidak, kita akan jadi sebahagian daripada dunia ni. Jadi pada rancangan Malaysia ke-11, pada sebelum tu kita dah buat perancangan apa teknologi yang kita patut ada, kita patut bangunkan untuk kata mempertahankan kedaulatan negara kita, dan juga membantu kerajaan di masa depan untuk berurusan ataupun berupaya memasuki era yang baru ni dengan lebih selamat. Jadi kita banyak buat program pembangunan teknologi, dan pada rancangan Malaysia ke-11 salah satu teknologi yang kita bangunkan adalah Digital ID. Tapi daripada semasa ke semasa kita terpaksa perbaiki, tambah baik, because sekarang ni bukan macam sebelum ni. Teknologi mungkin 5 tahun, 10 tahun. Sekarang ni kalau kita tengok handphone pun 6 bulan sekali. Jadi kalau kita bergantung kepada orang lain, takkan kita 6 bulan sekali kita nak beli teknologi baru. Jadi kalau kita bangunkan sendiri, kita tahu macam mana nak memperbaiki, nak menambah baik. Jadi selepas kita membuat pembangunan ni, kita melalui banyak proses percubaan, dan kita juga melalui fasa pilot, penggunaan kerajaan yang terhad dan sebagainya. Jadi bila kerajaan memutuskan untuk menggunakan Digital ID, dalam masa yang sama kerajaan kita ni dia bersifat terbuka. Dia tidaklah kata bila kita bangunkan kena pakai kita, bila kerajaan nak bagi yang terbaik pada rakyat. Jadi kerajaan tengok semua teknologi yang sedia ada, dan nak buka kepada proses tender lah. Jadi bila Perdana Menteri kita melihat sendiri teknologi yang dibangunkan oleh MIMOS yang setanding dengan negara luar, dan kita pasti dan kita boleh compete, kita boleh pertahankan. Jadi Perdana Menteri telah memutuskan supaya MIMOS meneruskan usaha ini dan buat implementasi dengan segera. Satu aspek juga barangkali apa ni Dr. Azman, ya, based on apa ni yang disebut oleh Dr. Syukri, doktor juga menyebut perkara yang sama sebenarnya. We have to move forward sebenarnya. Kita harus beralih kepada era teknologi. Tetapi satu persoalan yang juga sering dimainkan di luar sana ialah the question is, are we ready sebenarnya? Apakah rakyat juga bersedia untuk menerima perubahan ini, ataupun mereka masih menganggap itu tidak penting, itu tidak perlu? Tak tahulah pandangan daripada Dr. Azman. Okeylah Cik Syarkawi, kalau maknanya rakyat Malaysia ni, penggunaan digital rakyat Malaysia ni terlalu tinggi. Umpamanya kita pengguna Facebook yang keempat tertinggi di dunia, kan? Juga pengguna TikTok yang tertinggi di dunia, kan? Dan jadi rakyat Malaysia sedia, kan? Hanya kita nak pastikan bahawa penggunaan digital ni adalah untuk
tujuan utama kita apa dia. Jadi kita ada perancangan ekonomi madani dengan beberapa dia punya teras dia. Antara teras utama meningkatkan gaji rakyat Malaysia ataupun pendapatan rakyat Malaysia. Dan kita tahu bahawa bila kita bergerak ke arah digital, peluang-peluang pekerjaan yang bersangkut paut dengan era digital ni kebanyakannya adalah bergaji tinggi. Macam kalau saya sebutlah kriptografi, itu gaji tinggi kan. Quantum computing itu pun gaji tinggi kan. Dan digital certificate umpamanya semua gaji tinggi. Jadi kita nak sebab tu kita nak cepat. Bila kita cepat, kita boleh menyemarakkan digital ekonomi di Malaysia secara, sekali lagi saya nak sebutlah, secara selamat, secure, trusted, boleh dikepercayai dan mudah. Iaitu mudah dalam erti kata kita tahu bahawa yang kita berurusan dengan itu, itulah dia orangnya. Jadi sebagai contoh, kerajaan nak menghapuskan kemiskinan tegar. Tumpang kata-kata Perdana Menteri kita untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi antara pendekatan kita adalah subsidi bersasar. Jadi siapa yang patut menerima subsidi bersasar? Jadi kalau kita ada sistem digital ID di mana kita mengenal pasti orangnya dengan pasti. Jadi kita boleh pastikan bahawa subsidi bersasar itu sampai kepada dia. Dan sampai kepada dia secara berkesan, iaitu digital cepat. Kalau kita kata hantar duit hari ni sampai. Dia tak ada, dia kena isi borang, lepas tu dia kena pergi tempat ni. Kalau kita kata hantar kepada akaun dia, hari ni sampai, sebab asas dia telah pun terjamin melalui digital ID. Jadi saya rasa penting ni Cik Irsyad Karim, maknanya tujuan kita nak mempercepatkan ini adalah untuk mempercepatkan delivery kepada rakyat. Delivery kepada rakyat. Pertama sekali berurusan dengan kerajaan. Jadi sekarang ni Cik Sekali tak perlu ingat lagi lah. Banyak kalau LHDN ada password dengan ID dia, EPF, sekarang ni satu saja. Kita ada cara dia, kita akan tunjuk. Dengan itu kita dapat akses kepada semua perkhidmatan kerajaan. Kedua, kita nak buat subsidi bersasar supaya kita boleh pastikan bahawa subsidi itu sampai kepada orang yang patut menerimanya secara digital supaya dia cepat dan produktif. Okey, menarik. Kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, Dr. Azman dan juga Dr. Syukri. Tetapi saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, anda juga kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini. Jadi jangan lupa, saya ulangi lagi, talian yang kami sediakan kepada anda ialah di 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar lagi. Ruang Bicara bernama TV tentunya. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pelaksanaan identiti digital nasional, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Azman Husin, iaitu pegawai tugas khas di Pejabat Menteri Dalam Negeri, dan kita juga masih lagi tentunya bersama dengan Dr. Saad Syukri Embong, iaitu Ketua Kluster Sektor Teroka Teknologi di MIMOS Berhad. Baik, mungkin tadi pun saya tertarik hati sebenarnya Dr. Syukri tentang apa yang disebut oleh Dr. Azman, apa kelebihan dan juga faedah yang akan kita perolehi sebenarnya daripada digital ID ini. Tapi mungkin pelaksanaan digital ID di Malaysia ini, apa penekanan ataupun apa area-area yang akan diberi, yang akan memberi manfaat sebenarnya kepada pengguna, kepada rakyat Malaysia melalui digital ID ini? Kita ada perancangan yang panjang mengenai digital ID ini, daripada Masa Harapan, keseluruhan aplikasi ataupun benefit kerajaan ni akan disalurkan melalui alam digital. Seperti yang Dr. Azman sebut tadi, salah satunya adalah subsidi bersasar. Kita ada beasiswa. Lepas tu kita akan ada perubatan madani. Rakyat nak buat appointment to klinik online dan sebagainya. Ataupun bila kita nak buat pembelian minyak masak dan lain-lain urusan. Kalau dalam keadaan fizikal, kita pengesahan kita tunjuk IC, dan di alam maya ni digital, kita ada digital ID. Kita satu
Kita tak perlu lagi banyak dokumen-dokumen lain, nak ingat password-password lain. Dan proses ni akan berterusan. Di masa akan datang kita akan ada digital bank, kita akan ada banyak lagi urusan lain nak disepadukan, yang mana kerajaan berhasrat untuk menyepadukan semua aplikasi kerajaan ni di bawah satu aplikasi kerajaan, dipanggil Government Super Apps. Jadi rakyat ni tak perlu lagi nak pergi mencari ke sana ke sini. Kita pergi ke satu tempat, super app kerajaan, semua ada dalam tu. Kita nak apa benefit pun kat situ. Dan kalau kita penerima manfaat kerajaan dengan verifikasi ID kita tu, kita akan nampak apa yang kita layak, apa yang kita tak layak, apa yang kita boleh dapat dan bila kita boleh dapat. Jadi kita tak perlu lagi nak bertanya pada siapa-siapa. Informasi itu akan dapat terus kepada kita. Ini satu perkara. Sebab tu adalah penting kita menggunakan teknologi tempatan seperti tadi. Selain daripada keselamatan dan sebagainya, kita bercakap pasal kemapanan dan juga daya cipta. Sekarang ni teknologi telah dibangunkan, tapi bila diaplikasikan dengan cepat, kita akan beri kesedaran kepada rakyat kita bahawa inilah masa depan, dan rakyat kita akan terus bakat-bakat kita ni akan terus dibangunkan. Dia akan sedar okey, ini adalah penting, dia akan terus membangunkan. Dan yang paling penting tadi bila Dr. Azman sebut pasal keselamatan, kita talk about identity theft dan sebagainya. Kalau dalam keadaan biasa masih boleh berlaku penipuan, tetapi di dalam aplikasi digital ID ni kita ada beberapa multi-factor security, yang mana bila kita dah berdaftar, satu adalah identity itu adalah pengesahan penuh yang mana tidak dapat ditipu ataupun duplicate oleh orang lain. Keduanya, dia berada dalam telefon kita, dan kita nak masuk ke dalam telefon kita, kita ada password. Dan bila nak masuk ke aplikasi ID, kita ada satu lagi security. Dan yang paling mudah bila semua dua proses ni dah lepas, semua proses macam kita pakai e-wallet, kita just scan QR code, proses itu berjalan. Ataupun kalau melalui aplikasi, sekali kita log in, semua aplikasi yang disepadukan ni dia kenal. Orang ini adalah Syukri, orang ini adalah Dr. Azman. Jadi dia tak perlu lagi nak kena buat verifikasi lain, because identiti itu adalah unik untuk diri kita saja. Jadi ini adalah penting dan secure. Dan akan datang as pembangunan teknologi dan aplikasi membangun, kita boleh kembangkan lagi, because semuanya dibangunkan oleh rakyat tempatan, teknologi tempatan. Dan saya pastilah dengan adanya teknologi ini, aplikasi lain pun akan dibangunkan oleh rakyat tempatan. Kita akan terus berkembang dan maju ke hadapan. Jadi sepertilah daripada apa yang disebut oleh Dr. Syukri tadi pun, kita sembang-sembang juga Dr. Azman masa rehat tadi, falsafah yang ingin dicapai oleh kerajaan perpaduan ataupun kerajaan madani ini ialah we have to move forward, especially in terms of economy. Nah, itu sendiri. Jadi apakah Dr. Azman merasa confident, merasa yakin bahawa dengan pengenalan, ialah orang bercakap tentang digital economy lately ni, semua negara sebenarnya, di Malaysia pun itulah yang ingin kita capai. Tapi apakah melalui apa yang dilaksanakan sekarang ini, identiti digital nasional ini, ianya akan mencapai tujuan dan juga hasrat itu dengan lebih pantas sebenarnya? Terima kasih Cik Zuki. Tapi soalan Cik Zuki itu adalah jawapannya. Maknanya untuk menyemarakkan perkembangan ekonomi digital di Malaysia, dan itu arah yang diambil oleh kerajaan madani atau kerajaan perpaduan yang ada. Kita kena bina asas dia. Apa asas dia? Adalah secure identity. Maknanya identiti peribadi yang dianggap maknanya selamat ataupun secure, trustable, boleh dipercayai. Jadi dengan itu mudah untuk kita bergerak ke hadapan, sebab foundation itu betul. Dan ini peringkat pertama. Peringkat kedua, kita akan digital ID kan perkara-perkara seperti lesen kereta, digital ID kan aset lain, road tax. Road tax baru ni tu dah kira tapi akan disepadukan. Nanti kita akan sepadukan. Jadi idea dia ke arah itu. Jadi bila kita, jadi penting falsafah dia adalah pastikan bahawa teknologi asas ni adalah teknologi tempatan. Jadi saya nak sebut banyak kali lah, teknologi itu mesti teknologi tempatan supaya dia mampan. Kita tidak bergantung kepada teknologi negara lain. Jadi digital certificate tempatan, kriptografi tempatan.
Jadi dengan ini membolehkan ekosistem pemain tempatan itu dibina di atas itu. Jadi mungkin ada syarikat-syarikat lain ataupun agensi-agensi kerajaan lain nak membina aplikasi di atas digital ID, dia rasa confident sebab kita tak perlu bergantunglah kepada banyak negara lain. Ya, peranti kita masih guna peranti Apple, Samsung dan semuanya. Mungkin kita ada server kat belakang tu mungkin masih guna chip daripada Intel ke AMD ke sebab kita belum sampai ke tu, tapi kita pastikan bahawa digital ID ni dia antara falsafah projek itu originality, dia keaslian solution daripada Malaysia. Kedua, menggunakan tenaga tempatan, kemahiran tempatan, sains, engineering, pembangunan perisian dan sebagainya. Ketiga, membina ekosistem sokongan tempatan, mengajak SME, IKS bersama ke arah ini. Jadi ini memastikan projek ini menumpang kata Madani ni mampan, kan? Jadi ini di antaranya, dan kita juga ada penekanan untuk menggunakan sebanyak mungkin tool-tool daripada AI tools dalam kita membangunkan projek ini, dan ada beberapa dasar lain lah, kan? Jadi kita macam Cik Syarakawi tanya, apakah kita confident? Kita confident sebab kita dah 66 tahun merdeka, Cik Syarakawi. Beribu rakyat Malaysia ni ada PhD. Ya, betul. Kan? Berpuluh ribu yang ada masters. Kan? Dan kebanyakan orang ada ijazah daripada universiti tempatan luar negara dalam pelbagai bidang. 66 tahun merdeka, kita kena percaya dengan kebolehan rakyat Malaysia. Sebab tu saya confident. Ya, okey. Tapi satu lagi perkara jugalah. Ini saya nak dapat pandangan daripada kedua-dua tetamu lah. Kita bercakap tentang ada disebut tadi tentang bahawa kita harus meningkatkan ekosistem semualah sebenarnya, sama ada swasta, kerajaan dan sebagainya. Tetapi timbul juga persoalan yang menarik Dr. Syukri, baru-baru ini bila road tax kita didigitalize kan. Ramai yang mengatakan bahawa bila mereka bawa kereta ada roadblock, tiba-tiba polis tanya mana road tax dah tak ada sekarang, ini dah dipakai digital. Tapi mereka sayang sekali lah timbul persoalan pihak polis ni tak dapat trace the road tax itu melalui apa yang kita beritahu lah. Jadi kenapa ini berlaku sebenarnya, dan ini yang mungkin akan mencacatkan sedikit bila kita bercakap we are going for digital economy. Seperti Dr. Zaman sebut tadi, foundation ataupun platform asas tu kena betul. Jadi kita kena buat satu ID yang mana kita rasa selesa dan percaya. Even pada masa ni pun kadang-kadang banyak transaksi online kita nak guna pun kita rasa serba salah. Kita takut ada penipuan, kata ada kecurian dan sebagainya. Jadi bila kita bermula dengan asas yang betul, selamat dan dipercayai, jadi orang akan lebih percaya untuk menggunakan online services. Bila kepercayaan ini timbul, maka akan lebih ramai orang akan participate dalam pembangunan dan bekerjasama. Dan kalau teknologi ni kita bangun dan secara tempatan, kita mudah untuk berkongsi dengan pemain-pemain kita. Dan sedang macam MIMOS ni adalah milik kerajaan, dan of course kerajaan akan nak membantu ekosistem kita. Jadi kita boleh berkongsi dengan siapa saja, dan kita boleh bangunkan. Bila perkara ni berterusan, akan timbul lebih kepercayaan dan lebih keselesaan. Dan bila kita sepadukan, jadi database ni juga dapat berhubung antara kesemuanya, dan dia akan jadi lebih cekap. Jadi tak timbul lagi tak boleh nak verify, tak jumpa, dia tak timbul lagi, because dia akan disepadukan. Sebab foundation dia dah betul. Dia dah betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan yang paling penting juga Bang Khalil, ini Dr. Azman kena komen sikit lah. Saya tertarik hati sebenarnya dengan kenyataan yang sering dilontarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu untuk mewujudkan tata kelola pentadbiran yang lebih efisien, yang lebih cekap. Jadi apakah ini juga merupakan satu lagi langkah menuju ke arah itu sebenarnya? Terima kasih Cik Syarwi. Itu memanglah sebab tu kita pun rasa tertekan juga banyak kali, Cik Syarwi, sebab setiap kali kita buka menjelaskan ni kepada yang Perdana Menteri, dia satu saja perkataan dia, cepat. Itu saja perkataan dia, kan. Ialah mungkin dia itu peranan dia lah sebagai Perdana Menteri, kan. Cepat. Dan dia tanya apa lagi yang menghalang,
Jadi kita pun kadang-kadang tak bersedia nak jawab. Tapi kita dapatlah mesej daripada Yang Amat Perdana Menteri cepat. Jadi macam saya sebut, kita ambil isu subsidi bersasar. Seseorang tu mungkin hari ini dia ada menerima zakat, kemudian dia ada menerima subsidi minyak masak, dia ada menerima bantuan buku. Jadi oleh sebab pelbagai ID digunakan dan kita susah nak, maknanya umpamanya nak trace. Mungkin kalau dicampur-campur semua, dia dah dapat sampai RM1,000, RM1,500. Jadi itu dah melebihi, umpamanya katalah kita ambil had kemiskinan tegar sebagai RM1,500. Jadi dengan ini kita dapat mengawal ketirisan, dapat mengenal pasti siapa yang menerima subsidi apa dan berapa banyak. Ini dengan cepat membolehkan kerajaan untuk mencapai matlamat kerajaan. Umpamanya penumbuhan ekonomi ataupun seperti mana yang kita sebut subsidi bersasar ni, untuk pastikan kita boleh menoktahkan kemiskinan tegar. Sebab kita sekarang mempunyai data yang lengkap dan boleh dipercayai bahawa orang itu dialah sebenarnya yang menerima 4 atau 5 bentuk subsidi. Sama ada yang layak ataupun yang tak layak, ataupun yang layak tetapi tidak tahu cara macam mana nak mendapatkan bantuan subsidi bersasar umpamanya. Jadi ini dengan pasti dapat mengurangkan ketirisan, meningkatkan kecakapan kerajaan dan juga bantuan itu sampai kepada orang yang sepatutnya menerima. Dr. Syukri. Okey, saya sebut tadi berkenaan kedaulatan. Kedaulatan kita dah settle. Maknanya teknologi adalah teknologi tempatan, dibangun oleh rakyat tempatan. Yang kedua adalah keselamatan. Jadi kita pastikan asas ni dibina dengan cukup secure dan pastikan semua orang tak ada lagi rasa bersalah untuk menggunakan online transaction. Dan bila adanya kedua ni disatukan dengan digital ID ni, ketulusan. Ini yang paling penting, kerana bila semuanya adalah telus, tak ada lagi fake ID, tak ada lagi kecurian identiti dan sebagainya, dan kita menghantar satu perkara atau macam-macam peruntukan tadi dengan orang yang tak pasti dan sebagainya. Jadi kita dapat pasti semua perjalanan kerajaan ni jadi telus. Dan ini adalah 3 elemen yang paling penting bila kita menuju ke alam digital. Ketelusan, keselamatan, dan yang paling penting juga adalah teknologi sovereignty, kedaulatan. Kedaulatan ni because kita tak nak nanti kita guna teknologi orang ada manipulasi, dan bila kita nak mengubah, kita tak boleh nak ubah. Pasal apa? Pasal itu teknologi orang lain. Kita terpaksa bekerjasama dengan dia, minta bantuan dia. Jadi bila kita ada ketiga ni, saya rasa insya-Allah kita akan maju ke depan dengan lebih cepat. Bila you sebut tentang isu itu, tentang ketelusan, keselamatan ataupun security dan juga kedaulatan ataupun sovereignty, ianya sebenarnya menuju pula ke arah memenuhi harapan rakyat. Yang pertama. Yang kedua ialah mengurangkan tekanan rakyat. Dan ketiga, mendapati cabaran baru. Mungkin Dr. Azman beri sikit pencerahan macam mana itu akan dicapai. Terima kasih Cik Syakawi. Jadi kita ambil keputusan ni untuk move the country forward lah. Kan? Jadi kita untuk peringkat pertama, digital ID pasti ni tidak mandatory. Kan? Jadi kita subscribe secara volunteer. Kan? Hanya kita nak pastikan bahawa pada peringkat pertama beberapa aplikasi seperti single sign on kepada perkhidmatan kerajaan, kemudian subsidi bersasar, kemudian kita ada perubatan madani, ini semua dapat kita dahulukan supaya services ataupun khidmat kepada rakyat ini dapat dilakukan dengan cepat. Dan bila kita menggunakan teknologi digital, dengan secara tidak langsungnya kita akan, umpamanya kita anggarkan penerima subsidi kurang lebih 9 juta. Jadi 9 juta rakyat Malaysia ni kita akan masukkan ke era digital. Jadi kita tahu kenapa dia akan masuk, sebab dia nak menerima subsidi bersasar. Dia kena belajar lah. Kan? Kalau katalah sebelum tu dia tak pernah reti macam mana nak guna handphone, dia akan belajar lah. So kita yakin sebab mungkin anak dia akan ajar dia dan seumpamanya. Jadi kita akan on board rakyat Malaysia ni ke era digital. Dan saya rasa ini penting lah. Kan? Dan Cik Syakir pun tahu bahawa
semakin lama peranti pun semakin mudah diguna. Saya tak pastilah tentang harga ni, tapi in general affordable lah, tidaklah paling murah ataupun paling mahal smartphone, dan ini akan membawa rakyat Malaysia ke era digital dalam berurusan dengan kerajaan secara telus, secara maknanya secure, dan secara boleh dipercayai. Bila doktor sebut tentang peranti, tentang apa ni, smartphone. Barangkali Dr. Syukri tak tahulah, mungkin pihak-pihak yang terlibat lah dalam isu seperti ini, termasuklah Mimo sendiri, barangkali boleh memikirkan untuk menjamin bahawa rakyat, dan tadi pun Dr. Azman menyebut tentang kemampuan rakyat Malaysia sendiri untuk mendapatkan peranti yang lebih up to date, untuk mendapatkan smartphone yang mungkin akan boleh menyenangkan mereka untuk melaksanakan the so-called digital ID ni. Jadi apa yang perancangan yang ada kepada Mimo sendiri? Yang kita nampak adalah yang macam tadi saya sebut, bila digital ni kita nak memenuhi harapan rakyat. Pertama sekali, harapan rakyat ni dia nak semua cepat, efisien dan sebagainya. Dan termasuk juga harapan rakyat ni kos kehidupan ni lebih mudah dan lebih murah. Dan bila dia diguna pakai oleh ramai orang, higher demand actually will bring banyak permintaan, dia akan banyak lagi ini, dan mungkin kita boleh kurang kos, dan mungkin ada pemain-pemain tempatan boleh bina. Sebenarnya kita pernah bina telefon tempatan dan sebagainya, tapi sebab dulu market kita kecil, permintaan tu tak berapa banyak, jadi tak menggalakkan orang lain untuk membina peranti-peranti dan sebagainya. Dengan adanya perluasan penggunaan ni, mungkin lebih ramai orang akan participate dan masuk ke dalam pembangunan teknologi dan sebagainya. Mungkin kita akan ada peranti yang murah di masa hadapan. Dan yang kedua kita sebut tadi, selain memenuhi harapan rakyat, ialah mengurangkan tekanan. Sebab sekarang ni kita punya dunia very dynamic. Jadi kalau kita menggunakan proses yang biasa, dia akan lebih sukar. Prosesnya agak panjang. Jadi melalui pendekatan digital ni, perubahan dapat dibuat dengan cepat. Dan juga bila kita mendepani masa depan ni, kita dah nampak trend tu nak datang, kita dah boleh prepare lebih awal. Jadi dia bagi banyak flexibility, dan saya fikir ramai lagi orang akan participate pasal kita confident asasnya betul, selamat, dan rakyat lebih selesa menggunakan peranti-peranti digital dan transaksi atas talian ni. Jadi dia akan menyemarakkan keseluruhannya. Jadi ramailah pemain-pemain ataupun even daripada universiti dan masyarakat kita ni akan berkecimpung dalam bidang ni, akan memajukan lagi asas-asas lain. Okey, suka ataupun tidak Dr. Azman, okeylah, kita terpaksa menerima hakikat yang hakiki bahawa we are moving into a digital economy. Di seluruh dunia juga sudah pun berada di tahap yang cukup tinggi sebenarnya. Tetapi persoalan yang penting dan menarik juga di sini ialah selain daripada are we ready to face the so-called digital economy itu sendiri, mungkin dari sistem pendidikan juga, daripada kanak-kanak di sekolah rendah, malah di sekolah rendah sekalipun mereka harus didedahkan dengan pendekatan ke arah digital ini, bukan saja digital ID tetapi secara digital economy secara keseluruhannya. Komen sikit, Doktor. Saya sangat setuju. Hanya mungkin pengamatan saya lah sebagai seorang datuk kan, dan kalau tengok cucu-cucu dia cekap lah menggunakan peranti kan, tapi untuk main game kan, tapi tak apalah, maknanya dia tahu lah, dia tahu backspace, dia tahu macam nak tekan angka semua kan. Dan kalau kita pergi ke restoran ke kedai mamak pun, kita tengok memang tumpuan lebih kepada menggunakan handphone daripada makan kan. Jadi rakyat Malaysia dan saya maknanya agak comfortable dengan menggunakan peranti kan. Hanya sekarang kita nak membawa penggunaan itu ke arah yang lebih produktif, iaitu untuk ekonomi Malaysia. Dan kita pun berharap dengan kita sebab tu kita kata penting foundation dia, teknologi tu teknologi tempatan. Jadi ini membolehkan
mereka-mereka yang berminat untuk berinteraksi dengan MIMOS dan seumpamanya untuk mengembangkan lagi penggunaan teknologi ini. Jadi umpamanya Cik Syarkawi, maknanya tadi kita sebut tentang post quantum computing. Itu satu industri yang besar yang sedang akan berkembang, dan di Malaysia kita mempunyai saintis yang dianggap bertaraf dunia dalam bidang itu. Jadi ini kita akan mengembangkan lagi umpamanya bidang kriptografi dan seumpamanya, dan itu besar kesan dia kepada rakyat Malaysia dan juga kepimpinan Malaysia dalam era digital akan datang. Jadi dengan semua benda-benda yang positif ini, seperti mana Tumpang kata Cik Syarkawi, we must make the brave step to move forward. Kan? Sebab tu yang Abang Perdana Menteri kata cepat. Sebab dia tahu bahawa dalam dunia teknologi ini time is of the essence. Kita lambat, kita akan ketinggalan. Kita cepat, kita mungkin boleh dapat bersaing dengan yang lain. Baik, mungkin Dr. Syukri, pandangan MIMOS sendirilah, selain daripada apa yang kita bincangkan tadi, apa lagi infra-infra yang mungkin perlu dipertingkatkan, yang perlu diberi perhatian dalam usaha untuk menjamin bahawa matlamat kita untuk beralih kepada the so-called digital economy itu akan dapat kita capai dalam masa yang singkat? Selain daripada pengenalan, kita juga memerlukan pengkalan data. Pengkalan data ni adalah penting, dan dia mestilah secure, dan kita dapat pastikan ianya adalah selamat. Itu saya rasa yang pertama di TID, keduanya pengkalan data, dan yang ketiga ni adalah kecerdasan buatan. Dan saya sebut tadi, Dr. Azman pun dah sebut, kita nak cepat ni sebab kecerdasan buatan ni adalah perkara baru. Umur dia lebih kurang dalam setahun. Kita tengok ChatGPT keluar dan beberapa tools yang lain. Jadi dengan adanya keselesaan orang masuk ke dalam alam digital ni, bila kita menggalakkan kepenggunaan AI ni, kita akan dapat mencipta lebih banyak aplikasi lain yang lebih pantas, lebih cekap. Dia macam robot di alam digital menggunakan AI. Jadi sebanyak proses dapat dipercepatkan. Dan sekarang ni kalau kita bermula sekarang, kita lebih kurang dalam same era dengan orang lain, because tak ada di tempat-tempat lain yang orang kata dia lebih jauh ke hadapan berbanding pada kita. Dunia AI tools ni baru bermula dalam setahun lebih. Jadi kalau kita mula sekarang, InsyaAllah kita akan dapat bersaing dengan negara lain. Jadi inilah 3 perkara yang saya rasa amat penting untuk kita. Itu soalan yang sama juga kepada Dr. Azman, in terms of infra itu sendiri. Adakah kita perlu lihat semula secara serius sebenarnya dan memperbaiki daripada apa ini? Infra sudah pastilah kan, sebab dalam alam digital ni apa yang kita sebut connectivity itu penting. Ya. Jadi kita ada pelbagai connectivity, umpamanya ada usaha fiber yang dilakukan oleh TM, kemudian ada 4G dan 5G. Sekarang ni banyak diperkatakan, dah bagi 2 dah lesen untuk 5G. Dan ketiga, bahawa ini Datuk Seri Yang Amat Perdana Menteri kita berurusan dengan Elon Musk untuk satellite dan sebagainya. Jadi kena ada usaha pelbagai. Dan begitu juga dengan undersea cable dan segala-galanya lah. Jadi itu saya rasa banyak dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan bahawa infrastruktur itu sedia ada. Jadi kita itu akan jalan secara paralel, dan kita membinakan asas identiti yang secure dan boleh dipercayai dan mudah digunakan. Mungkin Dr. Syukri, ada di sini tentang penanda aras global pembangunan identiti digital ini. Jadi mungkin ini ingin anda perjelaskan tentang apa yang sebenarnya masa kita pencapaian daripada negara-negara masa kita bermula dalam pembangunan teknologi ni, kita melakukan banyak benchmarking, kajian lah. Kita tengok macam mana negara lain berperanan ataupun membuat perancangan untuk masa depan. Dan pada peringkat awal dulu kita nampak macam negara Estonia ni adalah kehadapan. Dan mereka banyak
buat pembaharuan dan memasuki di alam digital ni, dia ada smart city yang cukup cekap dan sebagainya. Tapi teknologi ni dia mengalami pembaharuan juga. Jadi walaupun mereka kehadapan, tapi mereka perlu juga menambah baik. Dan kita mungkin sedikit terlewat berbanding Estonia, di Kanada atau Australia. Tapi kita dapat melihat apa yang telah berlaku di masa lepas. Kita belajar cabaran-cabaran mereka, dan kita dapat melihat apa perancangan di masa depan. Jadi bila kita datang sekarang ni dengan digital ID pada tahun 2024 ni, 2023 ni dan bermula 2024, saya rasa dia adalah masa yang tepat. Tak terlalu awal dan tak terlalu lewat, tapi kita kena melaksanakan sekarang. Kerana ini adalah masa yang keseluruhan ekonomi mula membangun semula selepas era COVID. Jadi era COVID telah mempercepatkan banyak perkara-perkara digital ni, because banyak benda terpaksa dibuat di atas talian, dan kita kena bermula sekarang. Sebab tu saya rasa benchmarking ni adalah penting. Tapi bila selepas era digital ni, era COVID ni, kita lebih kurang sama level dengan negara lain. Jadi kalau kita mula sekarang, kita mula dengan cepat, insya-Allah kita akan dapat bersaing dan bersama-sama di dalam era digital. Okey, saya nak tambah sikit ni cerita. Sepantas-pantasnya masa mencemburui kita. Tinggal lebih kurang 2 minit. Kita dalam buat projek ni kita kaji pengalaman banyak negara. Estonia, India, Australia, Canada, Morocco, Gulf country, Korea, Singapore. Tapi kita mengambil satu sikap lah kan. We learn from the best, but we do our own. Ya, betul. Itu paling penting. Tapi 1 minit juga saya nak dapat jawapan pantas daripada Dr. Azman. Kerajaan memperkenalkan the so-called ekonomi madani. Apakah ianya itu selari dan selaras dengan apa yang ingin dicapai melalui program ekonomi madani itu? Betul. Kalau Cik Zakaria baca maknanya program ekonomi madani ni, memang disebut antara komponennya adalah digital ID, dan dalam review RMK 12 juga disebut digital ID, dan kedua-dua menggunakan perkataan yang berbeza tapi maknanya sama. Accelerate, cepat. Jadi kita pun terima benda tu. But seperti mana saya nak sebut, walau apa pun untuk memastikan dia mampan, sebab dia ekonomi madani, kita mesti menggunakan teknologi tempatan asas dia. Okey. Kan? Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azman Husin. Begitu juga dengan Dr. Saad Syukri Embung kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Banyak lagi persoalan sebenarnya. Tapi insya-Allah apabila proses digital identity digital nasional ini semakin dilaksanakan dan ianya semakin menuju ke arah apa yang diinginkan, kita duduk lagi sembang-sembang berkaitan dengan apa yang telah pun dicapai dan apa lagi yang perlu kita lakukan sebenarnya. Baiklah, kita di penghujung sebenarnya, dan sebelum kita berpisah dari udara seperti biasalah, marilah kita terus memberi sokongan, memberi doa sebenarnya, menyampaikan doa kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin, terutamanya di bumi Gaza sendiri yang masih lagi menghadapi ancaman dan juga penderitaan yang amat sangat hasil daripada perbuatan dan juga kekejaman Zionis Israel. Jadi satu perkara yang masih saya ingat dan juga ingin ingatkan kepada anda, dari sungai ke tenggara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih.